penduduk tempatan Kuala Penyu mendapat namanya kerana terdapat sebuah batu besar yang menyerupai penyu dan satu versi lagi kerana penyu sering ditemui mendarat di pantai. Walau bagaimanapun, saya tetap akan bawa anda semua untuk mengenali tempat dan penduduk di Kuala Penyu. Ekspedisi kita dalam destinasi etnik, minggu ini kita ke daerah Kuala Penyu yang terletak di bahagian pantai barat negeri Sabah dan berhampiran dengan wilayah persekutuan. Hanya memakan masa lebih kurang 1,5 jam dari Terminal Jeti Menumbuk dengan menaiki feri. Majoriti penduduk di daerah ini terdiri daripada 3 suku kaum. Jadi kalau anda semua nak tahu apa yang menarik tentang mereka, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Destinasi Etnik. Rumbia merupakan makanan asas rata-rata penduduk Kuala Penyu, iaitu suku kaum Brunei, Dusun Tatana dan Bisaya. Pokok rumbia tumbuh di merata-rata tempat di persekitaran daerah Kuala Penyu. Sebilangan besar penduduknya menjadikan hidangan daripada sagu rumbia yang digelar ambuyat sebagai makanan asas sejak sekian lama. Malah daun dan batang pokok rumbia juga digunakan untuk membuat atap dan dinding rumah. Selain sagu dijadikan makanan asas, sejenis sajian istimewa juga boleh diperolehi daripada batang pokok rumbia, iaitu butut atau ulat rumbia. Kalau nak tengok cara-cara pengambilan dan penyediaannya, jom ikut saya. Jadi, berapa lama nak ambil masa untuk ambil butut tu? Dia tengok keadaan. Kalau pokok ni kalau ditabang dia lambat sikit, kalau dia jatuh sendiri dia mudah dapat dengan masa yang pendek sekali. Dan biasanya lah pokok rumbia ni akan mengeluarkan butut dalam masa 3 bulan. 3 bulan? Ya. Butut pun dah ada. Apa kata kalau lepas ni kita lihat pula butut dijadikan sebagai sajian istimewa. Hari ini ini sudah dikutip. Kita menyediakan dan cara-cara dia begini. Kita masukkan sini untuk menyuci dan bersihkan dulu lah. Untuk bersihkan dulu. Cara-cara dia di dalam dia ada perut. Jadi cara-cara membuang dia punya perut di sini. Dan terus kita masukkan dia di dalam dia punya ramuan-ramuan. Cara-cara dia cucuk dia macam gini, macam sate lah. Kita gaul-gaulkan ini. Ini apa? Kunyit lagi? Kunyit, peranca dia, garam, Ajinomoto, macam gitu sajalah. Ini kan kalau kita makan seperti makan nasi kah, ataupun makan, kami bilang sini sagu atau di nama bahasa sini ambuyat. Kira macam dijadikan lauk lah. Dijadikan lauk. Jadi selepas ni? Selepas ini, ini kan dijadikan arang supaya kalau dia api kan dia tidak boleh masak sebab dia berminyak. Cara-cara ini kan kita salai, begini macam sate. Dan dia tidak sama dengan cara berguring sebab cara berguring ini dia gunakan api yang kuat. Jadi ini gunakan arang. Sekarang dia sudah masak dan kita alihkan di satu tempat pinggan.
Jadi ini dah boleh dimakan Ini lah. dah boleh dimakan. Jadi inilah dia. Inilah dia. Butut. Butut. Masakan tradisional kaum Tatanak. Tatanak. Bersama-sama saya sekarang ialah Pangeran Haji Jaafar, merupakan wakil penduduk masyarakat Brunei di Pekan Menumbuk. Apa khabar Pak Cik? Kabar baik. Boleh Pak Cik ceritakan sedikit tentang latar belakang masyarakat Brunei di sini? Terima kasih. Untuk pengetahuan, sebenarnya masyarakat Brunei di Pekan Menumbuk ini boleh dikatakan majoriti lebih kurang dalam 95% adalah terdiri daripada suku kaum Brunei. Jadi kebanyakan rata-rata masyarakat Brunei di sini memang berasal daripada negara Brunei Darussalam. Jadi dari cara kehidupan mereka di sini bagaimana pula? Kalau kita lihat dengan peredaran masa dan zaman pada ketika ini, sungguh jauh berbeza sekali lah. Sebab pada zaman dahulu rata-rata masyarakat Brunei di Pekan Menumbuk ini boleh dikatakan kebanyakannya sumber rezeki adalah berpunca daripada nelayan. Tetapi alhamdulillah pada masa kini kita melihat masyarakat Brunei pada hari ini begitu maju sekali lah kalau kita bandingkan pada zaman dahulu. Ada tak adat-adat yang masih diamalkan lagi? Ya, kita masih lagi berpegang kepada adat dan budaya masyarakat Brunei. Contohnya seperti upacara majlis perkahwinan dan juga upacara-upacara yang ada hubung kait dengan kebudayaan Brunei. Saya bersyukur yang mana dengan wujudnya Persatuan Masyarakat Brunei Sabah pada hari ini, maka adat dan budaya kami dapat kekalkan dan kami dapat wariskan kepada generasi yang baru. Jadi harapan kita pada masa akan datang dengan adanya generasi ketiga sebagai generasi pelapis ini, makanya adat dan budaya masyarakat Brunei itu kesinambungannya tidak akan terpupus pada masa akan datang. Terima kasih Pak Cik. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Tarian adai-adai melambangkan kebudayaan masyarakat nelayan kaum Brunei. Jadi apa kata jom kita sama-sama saksikan persembahan tarian adai-adai oleh Persatuan Masyarakat Brunei Sabah, cawangan Pekan Menumbuk. Adai-adai naik dayang anting si dayang itu. Assalamualaikum malayanting kami mulakan. Tarian adai-adai menggambarkan kehidupan masyarakat nelayan di zaman dahulu, di mana masih menggunakan peralatan penangkapan ikan dengan cara tradisional, seperti jaring, rambat, perahu dan dayung. Manakala kaum wanitanya pula membantu dengan bercucuk tanam. Lazimnya, suku kaum Brunei memang gemar tinggal di pinggir-pinggir sungai atau laut. Adai-adai menggambarkan situasi cara hidup mereka. Kampus warisan Malayani mengumpul diri. Adai-adai naik dongkak yang hati si dayang itu.
Menangkap duyak merupakan salah satu aktiviti tradisi masyarakat setempat di Kuala Penyu. Jadi sekarang saya berada di Pantai Sawangan untuk bawa anda semua melihat keunikan mereka menangkap duyak. Anda semua pasti nak tahu apa itu duyak kan? Kalau nak tahu, jom ikut saya. Kaum Bisaya juga merupakan satu lagi suku kaum yang terdapat di daerah Kuala Penyu. Sebilangan kecil mereka merupakan nelayan. Antara mata pencarian merupakan menangkap duyak, iaitu sejenis sotong gurita. Pencarian duyak agak sukar kerana duyak biasanya didapati di celah-celah batu. Ini memerlukan kemahiran dan kecekapan untuk mengesan dan menangkap duyak. Kaum nelayan di Pantai Sawangan ini biasanya keluar secara berkumpulan di waktu petang setelah air surut. Jadi saya pun tidak melepaskan peluang untuk bersama-sama mencari duyak. Dari datuk nenek kami sudah ada yang menangkap duyak ni. Pasal inilah duyak ni satu sumber pendapatan di Kampung Linsok ini. Bukannya hari-hari dia orang menangkap ikan apa ni duyak ni. Dia bermusim pasal waktu tuhur saja. Kalau waktu air dalam dia orang dah dapat menangkap lah. Macam ni, batu mesti mau keluar. Biasanya duyak ni waktu dalam bulan 7 hingga bulan 8. Kadang-kadang kalau diorang dapat banyak, diorang jual pergi tamu. Menangkap duyak ni kebanyakannya wanita sajalah. Tetapi ada juga kaum lelaki sekiranya ada masa, jadi macam tradisi di kampung inilah. Ini kami menangkap duyak ni. Inilah dia duyak yang saya maksudkan tadi. Sebenarnya sotong gurita. Jadi sekarang ni kami sedang bersihkan sotong ni sebelum kami sediakan sebagai masakan untuk dihidangkan sebentar lagi. Ini kita mau masak sotong gurita yang biasa kami masaklah di kampung ni. Mula-mula kita simpan seperti biasa lah. Tumis dulu. Tumis dulu bahan-bahan yang ada. Apa nama masakan? Masakan ini sotong gurita masak kari. Masak kari. Okey. Jadi kita simpan mula-mula Tumis bawang, bawang halia, bawang putih, serai, lada hijau. Selain tu ada jenis-jenis masakan lain? Selain dari masak kari, kita boleh juga masak asam pedas. Sekarang sudah layu kan, kita masih masuk asam pedas. Setelah dia mendidih, kita boleh kasih masuk inilah sotong gurita. Kita masuk perlahan-lahan lah. Ini berapa lama nak masak? Lebih kurang 30 menit. 30 menit. Itu pun mengikut keadaan banyak dia lah. Banyak yang kita masak. Kita kasih kering dulu dia punya kuah yang ada. Oh, sampai kering tadi? Sampai kering. Ini masuk dah? Masuk dah. Sampai dia kering, baru dia masak. Inilah dia soto yang kita masak tadi. Sotong gurita masak kari. Masak kari. Biasanya dimakan dengan apa? Selalu di sini, tradisi di sini kami selalu makan paling sedap nasi ambuyat. Oh, ambuyat tu sagu. Sagu. Sagu, okey. Jadi ini boleh makan lah? Boleh makan. Kita rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapnya. Jadi selepas ni, saya akan bawa anda semua ke segmen yang seterusnya. Perjalanan lebih kurang 30 minit dari Pekan Kuala Penyu, kita menuju ke Pekan Kecil Menumbuk.
Di sini, rata-rata mata pencarian penduduknya bergantung kepada perusahaan pengangkutan bas dan teksi, perkhidmatan feri dari Menumbuk ke Labuan dan Labuan ke Menumbuk, juga perkhidmatan bot laju dari Pekan Menumbuk ke Labuan serta pulau-pulau berdekatan. Terdapat beberapa syarikat tempatan yang menyediakan perkhidmatan bot laju di sini. Perusahaan bot laju di Menumbuk ini bermula daripada lebih kurang 40 tahun yang lalu. Kita bermula daripada bot-bot nelayan yang kecil untuk mengangkat orang-orang tempatan Menumbuk ke wilayah Persekutuan Labuan, dan hari ini kita telah meningkatkan mutu perkhidmatan kita kepada bot-bot gantian kaca, dan sekarang ini kita mempunyai lebih kurang 100 lebih buah bot yang beroperasi setiap hari, dan dia menyediakan lebih kurang 200 lebih pekerjaan kepada penduduk tempatan di sini. Rata-rata mereka ini adalah remaja-remaja lepasan sekolah, dan ini merupakan sumber pendapatan utama di daerah kecil Menumbuk ini. Suku kaum Bisaya merupakan antara kumpulan etnik yang telah bertapak di beberapa bahagian pantai barat negeri Sabah, termasuklah Kuala Penyu. Majoriti mereka merupakan masyarakat Islam yang mempunyai bahasa, adat dan kepercayaan sendiri. Namun terdapat sedikit persamaan dengan budaya tempatan yang lain seperti kaum Brunei dan Dusun. Antaranya dalam persembahan tarian Liliput. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Tarian Liliput biasanya ditarikan untuk mengubati orang sakit akibat buatan ilmu sihir. Maksud Liliput adalah meliputi atau mengelilingi. Dengan mengelilingi pesakit, kaum Bisaya percaya ia boleh memulihkan penyakit seseorang dan juga mengembalikan roh si pesakit. Namun kini, tarian Liliput hanya ditarikan sebagai persembahan untuk hiburan di majlis-majlis keramaian. Dusun Tatana merupakan kumpulan etnik yang mendiami daerah Kuala Penyu sejak sekian lama. Mereka juga mempunyai budaya tersendiri yang menjadi sandaran kepada kehidupan harian. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Michael Kim Sin, wakil masyarakat suku kaum Dusun Tatana. Encik Michael, boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang kaum Dusun Tatana di Kuala Penyu ni? Kalau mengikut cerita orang dulu-dulu, asal-usul nama orang Tatana ini pada mulanya dia disebabkan oleh satu peperangan antara satu suku itu. Asal orang Kuala Penyu ini ataupun orang Tatana ini namanya karena mereka ini terselamat apabila sembunyi di dalam satu lubang tanah yang dikuburkan buah tanah lah, di mana mereka bersembunyi di situ sehinggalah beberapa generasi itu, dan apabila peperangan itu tamat baru mereka keluar dan akhirnya diberi nama sebagai suku Tatana. Ada tak ada adat yang masih diamalkan lagi? Biasanya kalau dulu pergi meminang harus membawa ini digelar sebagai tempat siri ataupun salapa, di mana ini harus dibawa untuk diletakkan sebagai tanda untuk meminang. Dan di malam majlis itu juga biasanya orang-orang tua itu akan menggunakan daun siri ini ataupun daing, di sini disebut daing, dan ini adalah sigup kirai daun. Ini dulu-dulu kalau bertunang biasa digunakan sebagai untuk mengira berian itu.
Biasanya kalau macam kata mereka mau taruhkan katakan 2-3 ribu kan, dia akan taruh beginilah. Tiga. Nah, dia akan Ini susun. maksudnya 3.000. 3.000 begitu. Jadi mereka akan biasanya satu pihak itu akan menarik ini dan meletakkan tanahnya, minta dikurangkan. Bila si laki-laki itu mau datang ke rumah perempuan, dia harus diiringi oleh satu orang dikira sebagai pahlawan lah dengan menggunakan alat inilah. Dia akan diiringi, biasanya dia akan diiringi oleh salah seorang laki-laki lah. Ini sebagai taming nih, ataupun ini pinadang lah. Biasanya dia akan menari di antara wakil pasangan perempuan akan menanti pasangan laki-laki itu, sehinggalah salah seorang itu mengundur diri dan akhirnya barulah si laki-laki itu dibenarkan untuk naik. Maknanya memang dia kena berlawan juga. Ya, berlawan lah. Tapi bukan laki-laki. Bukan laki-laki lah. Bagi pihak laki-laki. Dan yang si perempuan ini juga akan ditutup muka. Sebelum berjumpa itu, setelah itu baru duduk bersama dan akan dibuka. Terima kasih Cik Michael kerana sudi menerangkan sedikit tentang suku kaum Tatanah. Terima kasih juga. Terima kasih. Pulau Tiga terletak lebih kurang 10 km daripada Pekan Kuala Penyu. Perjalanan bot dari jeti Kuala Penyu memakan masa 15 hingga 20 minit. Bot khas untuk pengunjung Pulau Tiga bertolak pada jam 10 pagi setiap hari dan anda perlu membuat tempahan dengan Pulau Tiga Resort. Satu-satunya destinasi pelancongan yang ada di Kuala Penyu ialah Pulau Tiga. Sekarang saya dah tak sabar nak tengok apa aktiviti ada di sini. Anda semua pasti tak sabar kan? Tunggu apa lagi? Jomlah! Pulau Tiga Resort menjanjikan peluang untuk menikmati suasana perhutanan dengan flora dan fauna yang amat menenangkan. Antara kemudahan yang terdapat di Pulau Tiga Resort termasuklah restoran yang menyediakan pelbagai jenis makanan. Penginapan seperti chalet berhawa dingin dan ala rumah panjang juga disediakan di sini. Dengan pemandangan pantai yang indah serta pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di sini antaranya menyelam dan snorkeling, pastinya akan memberikan percutian yang menarik mata. Tidak jauh daripada resort, terdapat beberapa letusan lumpur gunung berapi yang kaya dengan bahan mineral yang dipercayai mempunyai elemen semula jadi untuk menyembuhkan kulit dan keletihan badan. Dengan pelbagai paparan budaya dan cara hidup masyarakat setempat, aktiviti berendam di dalam lumpur yang kaya dengan mineral ini mengakhiri episod kita di Kuala Penyu. Jangan lupa bersama-sama saya lagi, Ija Arsyad, dengan paparan yang lebih menarik di episod yang akan datang hanya dalam Destinasi Etnik.